Baik, Assalamualaikum, salam hidup hebat luar biasa bersama saya di channel Mastery. Saya sendiri adalah Syahran Ramli atau lebih dikenali sebagai Mastery. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton dan mendengarkan perkongsian percuma saya berkaitan hipnosis pada video kali ini. Apa itu hipnotis? Kalau kita tengok pada tajuknya, apa itu hipnotis? Nah, kenapa saya gunakan tajuk tersebut? Sebenarnya tajuknya sepatutnya apa itu hipnosis. Hipnotis dan hipnosis itu berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Hipnotis adalah pengamalnya ataupun pelaku hipnosis itu sendiri. Jadi hipnosis itu adalah ilmunya ataupun seninya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bercerita tentang hipnosis ini, adalah sangat baik dan penting kita cerita pada asasnya dululah. Jadi saya suka untuk kongsi perkara asas lah, berlandaskan pengalaman peribadi saya macam mana saya menekuni bidang hipnosis ini. Nah, saya belajar hipnosis ataupun menekuni hipnosis ini bukan sehari dua, tuan-tuan puan-puan, baru saja 8 tahun dan mungkin lebih daripada itu. Jadi seingat saya, bagaimana saya bermula mengenali hipnosis ini, itu pastilah ada seseorang yang menginspirasikan. Orang kata ada titik macam mana saya ni boleh terjebak menekuni hipnosis itu sendiri. Tuan-tuan dan puan, Allah anugerahkan pada kita manusia sebaik-baik kejadian ni adalah otaknya. Tuan-tuan dan puan, saya percaya tuan-tuan dan puan punya otak. Dan percaya serta faham tu adalah perkara yang berbeza, tuan-tuan dan puan. Kalau percaya, semua orang percaya kita ada otak. Tapi kalau cakap pasal faham ataupun proses memahami, itu berkaitan dengan penyelidikan. Maknanya kita ni dah buat scanning, dah buat pengesahan bahawa kita ada otak, baru kita percaya. Betul? Guru saya pun pernah bertanya, kamu ada ibu ayah kandung? Ya, semua boleh cakap ada ibu ayah kandung, percaya ada ibu ayah kandung. Tapi kalau sebut dah pernah cek, dah pernah sahkan, realiti saya tak pernah buat. Tapi saya sangat percaya itu ibu ayah kandung saya. Tapi soalan-soalan tu sebenarnya penting, buat saya terfikir dahsyatnya tentang kepercayaan, dahsyatnya belief system. Nah, itu membuatkan saya nak tahu lagi dahsyatnya otak tu macam mana. Nah, saya bukan doktor, saya bukan psikologis, saya bukan kaunselor, tuan-tuan puan-puan. Saya hanya pengamal ilmu hipnosis. Nah, saya gelar ataupun trademark dalam saya punya channel adalah inspirasi hipnotis jalanan. Seorang hipnotis yang belajar daripada jalanan, daripada dunia sebenar, realiti, dan mahu dikongsikan pada orang umum bahawa hipnosis itu bagaimana, bahawa hipnosis itu manfaatnya itu dalam kehidupan tu macam mana. Dia bukan sekadar pengaruh seperti dalam TV ataupun dekat YouTube tentang boleh menidurkan orang. Nah, hipnosis bukan itu-itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya jumpa dengan ilmu-ilmu berkaitan fikiran ni. Saya belajar dulu tentang yang namanya kuasa minda, tuan-tuan dan puan-puan, kuasa minda. Jadi ilmu kuasa minda ni di dalamnya ada apa? Pengetahuan tentang gerak kerja fikiran. Ada lagi, tuan-tuan puan-puan, kalau cerita pasal kuasa minda ni, tentang bagaimana kita menguruskan sistem kepercayaan kita, macam mana kita uruskan stres, apa itu fikiran, dahsyatnya kuasa fikiran macam mana, sehinggalah titik tolaknya tu jumpa pada fikiran bawah sedar juga. Rupanya itu semua menjurus kepada fikiran bawah sedar. Saya mula menekuni daripada kuasa minda, akhirnya kepada minda bawah sedar. Tuan-tuan puan-puan, penting kita tahu tentang gerak kerja otak kita dulu. Dahsyatnya fikiran kita itu macam mana. Apa yang buatkan fikiran kita berubah. Ini adalah poin-poin asas, tuan-tuan puan-puan, yang kita perlu tahu. Setelah itu, kita kena faham apa itu bawah sedar. Minda bawah sedar ini sebuah kecerdasan, sebuah kesedaran luar biasa di mana orang biasa-biasa belum lagi sedar mengenainya. Ramai orang yang memahami fikiran bawah sedar ni antaranya adalah orang-orang yang berjaya. Kebanyakan orang-orang berjaya saja yang faham tentang minda bawah sedar ni. Itu disebabkan ada kesedaran, mula membaca, dengar penceramah, dengar motivator, dengar banyak orang bersembang, bercerita tentang adanya separa sedar ataupun kuasa bawah sedar ni. Walaupun mereka taklah belajar secara formal pun, mungkin daripada bahan bacaan je. Di barat telah mengkaji, menyebut, pakar-pakar pun ada mengkaji, menyebut tentang fikiran bawah sedar ni. Jadi semua orang yang ada otak yang waras dan sihat memiliki kesedaran bawah sedar itu. Jadi ia bukan perkara yang dibuat-buat, tapi perkara sedia ada dalam
kita punya gerak kerja fikiran. Selama saya belajar tentang fikiran bawah sedar, tak ada siapa boleh jawab di manakah pusat utama fikiran bawah sedar. Saya menemukan jawapannya dengan seorang pakar berkaitan otak itu sendiri. Dia menyebut bahawa pusat fikiran bawah sedar tu terletak pada cerebellum. Di belakang otak tu, otak yang kecil tu. Nampak saja otak tu kecil, tapi ia memiliki 50% sel otak di situ. Ia juga terkait dengan batang otak. Maknanya otak dan tubuh ni saling terhubung, tuan-tuan puan-puan. Gerak kerja fikiran bawah sedar ni menyeluruh. Dia punya pusat tu dekat cerebellum. Jadi bawah sedar ni macam mana, tuan-tuan puan-puan? Ia adalah penyebab di mana apa yang kita fikirkan bila mana diterima oleh bawah sedar, termasuk ke fikiran bawah sedar ni, apa berlaku? Bawah sedar ni sifatnya lurus, tuan-tuan puan-puan. Dia akan buat apa saja yang kita percaya. Dia akan buat apa saja yang kita beri, tanpa tapi dan nanti. Kerja dia akan translate ataupun terjemahkan programming yang masuk pada dia ni kepada sikap dan tindakan. Jadi sikap-sikap kita kan, kebiasaan-kebiasaan kita, itu terbentuk di bawah sedar. Itu disebabkan adanya bawah sedar. Untuk faham lagi bawah sedar, kendalian automatik ataupun autopilot dalam diri kita ini dikendalikan oleh fikiran bawah sedar. Anda bernafas, detak jantung anda, kedipan mata anda, itu tidak perlukan daya fokus anda, betul? Kita tak perlu fokus pada gerak kerja tu. Dia tahu dia buat sendiri. Jadi fikiran bawah sedar ni yang kendalikan. Fikiran bawah sedar ni adalah kecerdasan yang sangat-sangat terlatih. Jadi itu serba sedikit tentang fikiran bawah sedar. Panjang lebar lagi kalau kita nak cerita. Disebabkan kita memiliki hardware, iaitu otak yang adanya bawah sedar ni, yang mana boleh diprogramkan, boleh terima program dan sebagainya, tuan-tuan puan-puan. Kita perlukan alat, software, cara, teknik macam mana supaya kita dapat programkan fikiran bawah sedar kita ini. Di situ saya temui yang namanya hipnosis. Ada banyak alat, tuan, ada banyak usaha, ada banyak ikhtiar. Semuanya itu sebenarnya menjurus kepada nak programkan fikiran bawah sedar seseorang. Jadi salah satu alat yang terbaik, antara yang terbaik, tuan-tuan puan-puan, dan berpengaruh dah lebih 200 tahun, tuan-tuan puan-puan, itu adalah hipnosis. Disebabkan itu juga saya menggunakan ataupun usaha menguasai ilmu hipnosis itu sendiri. Jadi apa yang menarik tentang hipnosis ni? Hipnosis adalah seni komunikasi efektif bawah sedar. Seni untuk menjangkau ataupun bypass sebuah informasi daripada fikiran sedar masuk terus ke fikiran bawah sedar. Kerana manusia itu mampu menapis. Otak manusia ada penapis informasi. Jadi tak semua rupanya nasihat, perkataan, saranan, sugesti boleh masuk macam tu je ke bawah sedar. Tidak semua rupanya. Jadi ada proses, ada ketepatan dia. Dalam hipnosis mengajarkan soal ketepatan itu, soal cara tu, soal perkataan-perkataan tu. Seolah-olah di sini kita ni menjadi seorang programmer lah kepada sebuah sistem. Contoh dulu saya belajar tentang CNC, Computer Numerical Control. Macam mana saya tukarkan sebuah lakaran ataupun design kepada coding. Coding tu saya kena susun dengan betul. Dan saya kena type, masuk balik, install dekat dalam mesin. Sebuah mesin yang akan jalankan gerak kerja, mengikuti apa yang saya setkan, apa yang saya programkan. Kalau dekat program tu salah ataupun silap, hasilnya macam mana? Mesin tu akan buat kerja yang salah juga. Kerana mesin tak mampu berfikir, tuan-tuan puan-puan. Dia hanya follow, dia hanya ikut saja apa yang diberikan. Dekat situ saya berfikir, kalau mesin boleh diprogramkan, kita boleh designkan dan programkan dia, kenapa tak pada manusia? Ada ramai manusia yang dia kata nak berubah, dia nak bangkit, ada banyak isu dia nak selesaikan. Jadi diorang ni perlukan programming yang betul sebenarnya untuk dapatkan hasil yang betul. Dekat mana yang perlu diprogramkan tu? Pada CPU utama dia, dekat otak dia. Jadi saya menyentuh bab fikiran bawah sedar. Di situlah tempat lokasi penting untuk dibenihkan, diprogramkanlah program yang betul. Jadi
penting tak hipnosis dalam kehidupan ni? Sangat penting tuan-tuan puan-puan. Kita kebanyakannya dipengaruhi oleh banyak perkara dalam hidup ni tanpa kita sedar, tanpa sengaja. Tanpa sengaja anda berjaya, tanpa sengaja anda gagal, tanpa sengaja juga anda down, hilang semangat dan sebagainya. Anda tak tahu, kita tak tahu apa penyebab, macam mana kita boleh berjaya, macam mana kita boleh down. Okay? Macam mana pula perkataan orang, apa orang lain kata ni boleh jadi ataupun boleh beri kesan pada kita. Mesti ada punya asbab dia, gerak kerja dia. Jadi dengan hipnosis kita boleh sengajakan perkara tersebut. Kita boleh jelas faham prosesnya macam mana, flow dia apa, struktur dia apa, supaya kita boleh juga berjaya macam orang lain. Kita boleh bangkit juga macam orang lain. Kita boleh kekalkan ataupun dapat menguruskan emosi kita, fikiran kita, okay, dalam menghadapi ujian yang melanda dalam kehidupan kita ini. Sebab perjalanan kita jauh tuan-tuan puan-puan. Kita tak tahu kita mati bila, tapi mati itu pasti. Kalau besok kita mati, ya itu kalau besok. Kalau besok kita hidup lagi, apa yang kita buat? Macam mana kita nak teruskan kehidupan? Adakah mental kita cukup kuat tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Otak kita perlu diisi supaya berkembang tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap audio saya ni ataupun rakaman video saya ni sedikit sebanyak dapat memperjelaskan kepada anda lah tentang apa itu hipnotis. Anda mula berkenalan. Ini adalah proses untuk anda berkenalan dengan kami ataupun tentang hipnosis itu sendiri. InsyaAllah itu saja pada part 1 dalam apa itu hipnosis, iaitu tentang hipnosis. Sambung pada video yang seterusnya nanti. Jumpa lagi. Saya Master Ray. Salam hidup hebat luar biasa.